Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati Tuan Pengerusi Majlis pada pagi yang penuh berkah ini, keseluruhan pimpinan-pimpinan, pegawai-pegawai, staf-staf dan keseluruhan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada pagi ini, marilah sama-sama kita panjatkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul dan menghadirkan diri dalam sesi tazkirah ataupun kuliah duha lah. Pada pagi ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan amalan-amalan yang saleh. Mudah-mudahan akan membawakan pahala tersebut apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Pernah ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Nabi Allah, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatmu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Ini satu soalan yang ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jawab Nabi Ibrahim alaihi salam kerana 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana aku mengutamakan, mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan perintah-perintah yang lain. Yang keduanya, aku yakin bahawasanya rezekiku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, aku tidak akan makan pada waktu pagi mahupun petang, melainkan aku makan berserta denganku tetamu-tetamu yang miskin-miskin. Jadi 3 perkara inilah di antara penyebab Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga kan diangkat martabatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini. Nah, kadang-kadang cukuplah 3 perkara ini kita lihat dengan mata hati kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sudah cukup untuk menjadikan manusia ini baik, menjadikan manusia ini kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak aku dahulukan perintah yang lain, melainkan perintah Allah taala. Melainkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu panduan kepada kita, manusia yang duduk di atas dunia akhir zaman. Kita lihat pada hari ini, kehidupan kita lebih-lebih lagi mutaakhirin ini kita tengok. Makin hari kita makin lala kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bermacam-macam dah
tanda-tanda pelik-pelik yang semuanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda-tanda kiamat, tapi masih lagi majoriti di kalangan manusia tidak mahu lagi kembali ke pangkal jalan untuk bersiap sedia menghadapi hari akhirat. Dalil kita tengoklah pada hari ini manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan akhirat. Tak segi jauh kita tengok anak-anak kita sudah lah. Kita tak payah buat lawatan tengok orang yang derhaka pada Allah di Kongo, tak payah. Kita tak payah buat lawatan nak tengok orang tak semayang ni di Brazil, tak perlu. Kita tak perlu buat lawatan naik bas ramai-ramai. Nak tengok orang yang derhaka kepada Allah, minum arak, berzina. Di maknanya, Amerika, tak perlu. Cukuplah kita duduk di tanah air kita. Bumi tanah Melayu ini, kita boleh lihatlah di kalangan umat Melayu Islam sendiri yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meletakkan matlamat dunia nombor 1, adapun akhirat bagi mereka tidak ada kepentingan. Dalil kita tengoklah pada hari ini ramai mana di kalangan kita umat Melayu Islam yang menunaikan akan ibadah solat. Semayang saja. Ramai mana yang tercicir. Semayang saja hukum hakam, ramai mana yang tak tahu. Bagang semayang saja, ramai mana yang semayang atek, tak atek, semayang atek, tak atek. Yang mana di kalangan kita, hak semayang sekali-sekala. 2 kali, 2 kala. Ini terjadi pada hari ini. 5 waktu tak cukup. 5 waktu tak cukup. Kadang-kadang 4 waktu subuh tak dang ni, pasal ni subuh lewat. Jadi maknanya kena urus anak, kena atar pula anak, atar pula bini kerja. Anak kecil pula kena atar kak mengasuh. Jadi tak ada nak semayang subuh. Jadi 4 waktu je lah. Tak apa tu hang faham tu. Akhir zaman kan. Dia kata tu hang faham tu. Mana pegang mana semayang subuh. Dah wajib dah learning. Pasal apa? Pasal zaman moden tu pun moden. Ni berat keadaan kita pada hari ini. Kadang-kadang hak jenis nyakit semayang lewat. Betul tak? Nyakit semayang lewat. Dia takbir semayang zuhur, orang bangsa. Betul tak? Ni riak cok orang gini ni. Takbir semayang so, orang banggarik. Betul tak? Takbir semayang garik, bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan oleh, sama dengan tu bila. Betul tak? Ramai mana di kalangan kita sekali-sekala tak apa. Tiap-tiap hari dipanggil nyakit lah. Kerana kita ajar gitu, dia lebih daripada 3 hari kita ajar gitu, ia lekat tabiat. Tabiat mana? Tabiat semayang lewat. Kadang-kadang, ujung sangat dah. Baru awal masuk dah maghrib. Kita semayang asal. Cuba kita muhasabah diri kita. Dalam bak dunia kita pangsekat. Kalau kita kena pangsekat pukul 8, masuk kerja pukul 8, adakah kita pangsekat pukul 8? Tak. Adakah 8 2 minit? Tak juga. 8 seminit? Tak boleh. Jadi merah hari. Kita akan pangsekat sekurang-kurangnya 7.55. 7.56, 7.58, 7.30. Kalau masuk kerja pukul 8. Betul tak? Kita tak akan wak lewat. Kita tak akan maknanya lebih walau 1 minit. Tu bak dunia. Jaga sangat. Dalil tengok bagi-bagi yang. Hak kerja, hak berlari, hak berjerban. Betul tak? Nak pangsekat punya bahasa. Sungguh, tak boleh lari seminit. Mana boleh? Padahal sekali-sekali jadi. Kau mana bawa relax mana kalau pangsekat pukul 8, lebih sikit tak apa. Pangsekat 9.45 jadi kau mana. Apa kita dah buat gitu? Pasal kita meletakkan dunia ini nombor 1. Tiba-tiba masuk waktu semayang.
Nah, bukan mana mayang lalu. Nah, tapi awal. Nah, biar ada jemaah. Nah, khususnya kita tengok laki-laki. Agak puang boleh tahan kira. Nah, barangkali dia ada uzur syar'i. Ada pun laki-laki tak akan uzur kau. Nah, kena malam hak dak semayang lebih ramai sejabat. Hak semayang saja 3-4 orang, hak dak semayang 8 kontainer. Nah, dah ni nawak guna kita ni. Ni penyakit umat Melayu. Nah, apabila dalam akhirat dia jadi tak go. Dia jadi lemah, dia jadi tak berapa nak buat. Orang pernah tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bagaimana nak buang satu penyakit dunia yang bersarang di dalam hati, yang jadi tamak sangat ke dunia, yang jadi kejar sangat ke dia, bagaimana nak buang penyakit ini. Orang tanya ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu lihatlah. Nah, di kalangan manusia yang sibuk memuja akan dunia, bukankah mereka itu tidak pernah memiliki dunia? Dunia ini hanya berpindah daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Nah, dan dunia ini dia akan melalakan kita. Dia akan jadikan kita ini bahan lara. Nah, dilambung dengan makna pujian-pujian dan seumpama dengannya. Siapa satu tahap dunia ini nampak kita lara dah, lala dah, dia akan jeruk leher kita dan dia akan membunuh kita. Nah, bila kita mati, dunia yang kita dapat tu akan berpindah pula kepada orang lain. Betul tak? Cerita bikin mulai. Hak memiliki rumah hak besar-besar. Nah, tengok rumah takut tengok macam museum. Pas mana tuan dia? Tak ada dah. Duduk rumah kecil pula. Betul tak? Dah rumah dia besar pun dia duduk. Anak-beranak dia, ahli waris dia pula duduk. Pada hari nak buat rumah suti tu, Allahu Rabbi, 38 tahun kerja. Nah, baru boleh buat rumah suti banglo. Faham? Dak 2 dah, 3 tekak tu. Berapa harga? Harga jangan tanya lah. Pasal mahal sangat rumah ni. Nah, tapi dok dah duduk lama. Katakan siaplah rumah. Dah. 40 tahun baru siap rumah. Dok dah duduk 40 tahun pun. Kena molek 4 hari duduk. Betul tak? Gitu lah hak ramai-ramai. Hari ni panggil maknanya Tok Imam, panggil Tok Bilal, panggil Tok Siap, panggil jemaah surang hari rumah belaka dah. Nah, kita buat mayang ajak sikit, kita baca Yasin sikit, kita doa selamat sikit. Apa pula? Nak sunat anak dak Kita buat naik rumah baru pula. Lah siap dah rumah, siap dah. Naik rumah baru, siap baca Yasin, siap mayang ajak. Nah, nya panggil tu ahli Jumaat ramai tu. Hari Jumaat. Dah molek Jumaat depan tuan rumah pula orang bacakan Yasin. Mula-mula buat naik rumah. Lepas tu minggu depan turun rumah pula tuan rumah. Orang turun ngekeranda. Nampak tak? Gitu je permainan dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dia nak buat kita. Ia mempermainkan kita sahaja. Orang yang cerdik, Nabi kata, aksaruhum lil mauta dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada ulaikal akyas. Zahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah atau kama qala. Nabi kata orang yang memperbanyakkan ingat mati dan orang yang memperbanyakkan amalan-amalan untuk bertemu dengan Allah, ulaikal akyas, ini orang yang bijak. Nabi kata. Nabi kata kalau kita tidak percaya pada. Ni orang bijak ni Nabi kata. Nabi dah kata orang bijak ni orang yang pangkat tinggi dah. Nabi dah kata orang bijak ni orang yang pitih banyak dak kau. Orang yang bijak ni orang yang mana tanah banyak dak kau.
Orang bijak banyak ingat mati dan mempersiapkan kematiannya itu dengan amalan-amalan yang soleh ni orang bijak. Tapi kalau tanya orang lain ni orang bijak lagu mana? Oh, macam-macam jawapan. Tanya mak dara jawapan lain, tanya pak dara jawapan lain, tanya mak jawapan lain, tanya ayah, tanya tok jawapan lain kau. Tanya mak dara orang bijak ni kan. Ni mak long ni. Orang bijak ni orang hiji tihanyak orang bijak. Kalau tanya mak, orang bijak ni orang hiji tetap. Orang ada si pandang serpang orang bijak ni. Jawapan lain kau. Betul tak? Tanya ayah dah, ayah orang bijak ni mana? Ayah kata orang bijak ni orang bini ramah. Jawapan lain kau, betul tak? Lain-lain jawapan. Dah jawapan mana sih nak guna? Seorang je. Jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni boleh pakai. Nampak? Pasal Nabi tak cakap ikut nafsu. Tak barang-barang kita cakap barang-barang. Nabi cakap sikit jawami'ul kalim, makna yang begitu luah. Cakap sikit Dalil hadis Nabi sepatah Nabi kata dihuraikan oleh alim ulama siapa learning tak habis-habis. Ada mau kitab baru pula syarah pada ni, syarah pada kitab ni. Dah syarah dia, syarah maknanya kata ang siapa kau? Kata ang jagu dah. Kata ang seorang saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap sikit makna besar, makna luas. Kita cakap kedai kopi ada pakai kawan. Sekarang cakap tak ada kepeng. Boleh pakai. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ni orang bijak. Batu Nabi kata aku tengok dalam syurga Allah. Ramai di kalangan umatku golongan yang miskin. At-tala'tu fil jannah wa ra'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku masuk dalam syurga, aku tengok ramainya umat aku di kalangan orang-orang yang miskin-miskin jadi ahli syurga Allah. Ulama tafsir, ulama hurah hadis ni. Ulama kata bukan Nabi maksudkan orang miskin masuk syurga ni masuk atas dasar miskin tau. Kerana apabila kita sebut orang yang miskin, masanya begitu luas. Dia tidak disibukkan dengan dunia. Maka bila masa dia luas, masa dia lapang, dia dapat melakukan ibadah kepada Allah banyak. Bukan masuk atas dasar miskin tau. Kerana masa dia luas, dia boleh buat ibadat banyak. Dia boleh semayang duha, dia boleh semayang tahajud, dia boleh maknanya hadir majlis-majlis ilmu. Dia boleh i'tikaf di masjid dah, dia tak sibuk. Dia orang miskin tak sibuk, maknanya sibuk mesyuarat dah. Sibuk lawak tempat projek ada, orang miskin gitu. Sibuk maknanya tak. Dia nyepuk pula ke majlis besar-besar, tak ada orang miskin gitu. Melainkan kerja dia, bebek kurang, masa dia banyak, memperuntukkan masa yang banyak itu untuk akhirat dia. Menyebabkan bila pahala dia banyak, dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam syurga Allah. Bukan atas dasar miskin. Kerana kita tengok ni orang miskin kan agak terhaka pada Allah. Orang gaji besar, kereta besar boleh semayang. Kita orang dekat buruk dah nak semayang. Ada tak jenis gitu? Betul tak? Kita pergi tengok kolpo bapak Porsche pakai. Pakai Lamborghini ada. Mayang Zohor berjemaah. Molek-molek ada parking bigger Honda car tu imam. Molek-molek ada boleh semayang. Padahal 1.9 juta cuti kereta. Kawan ni kacil pakai. Ezoh ikat mendawa. Dok-dang semayang tabu. Orang buat kuliah agama, dok-dang juga sehingga. Orang buka kitab, dok-dang juga. Dok-dang semua. Ini nyakit akhir zaman.
Nah, cuba kita muhasabah pada hari ini. Amalan kita nak masuk syurga Allah. Tak ya, Nah, bacaan Quran kita. Nah, bangun malam kita. Sedekah kita. Banyak tau. Tanya diri masing-masing. Nah, lepas tu kalau kita cerita ulama'-ulama' dulu, kadang-kadang orang tak percaya. Dia kata, ya kedak dia cerita, Ustaz ambil dari mana ni? Ni. Disebut dalam kitab. Seorang alim ulama' nama dia Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Orang Palestin. Ulama' mujtahid. Ulama' ni, dia baca Quran saja, satu hari khatam 7 kali. Faham? Ni ulama'. Satu hari baca Quran 7 kali khatam. Bukan 7 ayat. 7 kali khatam ayat. Imam Syafi'i boleh baca Quran satu hari 1 kali khatam. Masuk bulan Ramadan, siang sekali khatam, malam sekali khatam. Ulama' ni 7 kali khatam tiap-tiap hari. Lepas tu kalau kita mikir, masa mana ngaji tu? Betul tak? Ini orang yang bila sungguh, Allah Ta'ala beri kepadanya kemudahan lalu. Macam kita kalau kita sungguh tu, hari bermudah. Nah, kita celah juga lagu-lagu mana pun sebelum pergi kerja, tanggak semuka baca Quran. Tak kalau kita sungguh, boleh tak? Boleh? Tapi kita tak sungguh dalam bab akhirat. Kita buat lebih kurang. Nah, 7 kali khatam ayang sehari. Allahu Rabbi, ini ulama'. Dia boleh hafal Quran ketika mana umurnya belum lagi balik. Tak balik lagi, hafal dah Quran 30 juzu. Dah balik lagi, hebat ulama. Ni kita kena ambil contoh. Tahu ladang, cerita-cerita gini kan. Ni gaknya tengok cerita drama, tak tahu benda. Tak? Bukannya boleh ambil mananya. Mana apa? Pelawak pula ke? Tak? Cerita gini ya. Kita tengok bab bab akhirat kita tengok orang yang lebih tinggi. Bab dunia kita tengok orang yang lebih rendah. Barulah melahirkan perasaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melahirkan perasaan dalam bab akhirat tak cukup sama. Kaedah dia gini, dalam bab dunia tengok orang lebih rendah. Itu ada kereta Myvi, dah. Syukur pada Allah, ada juga Myvi pasal apa? Pasal kawan aku duduk jabat dah. Naik motosikal je. Padahal kerja sama dengan aku dah. 8 tahun dah kerja. Dia motosikal dah tak pitih nak beli kereta. Aku ada juga kereta. Alhamdulillah. Gitu. Orang yang naik motosikal, tengok orang yang tak ada motosikal. Mari kerja ngebah. Pamanya. Nah, Alhamdulillah lah, ada motosikal buruk sekalipun, ada juga kenderaan. Nah, orang lain naik basikal. Nah, 2 kali kotis cabut kata. Betul tak? Ada Alhamdulillah tak? Syukur pada Allah. Hak naik basikal pula syukur pada Allah. Apa orang lain jalan kaki? Nah, aku ada gak basikal buruk-buruk pun basikal kau. Siapa gak jabat 2 kali congek? Orang lain jalan kaki. Hak jalan kaki kena bersyukur juga pada Allah. Pasal ada kaki, boleh jalan. Orang lain ada gak kaki tapi tak boleh jalan. Betul tak? Ya gitu kaedah ni. Aku ada kaki 2 butung yang boleh jalan ni. Alhamdulillah. Orang lain ada kaki tak boleh nak jalan. Dan nak jalan ke mana bahang di angin. Betul tak? Tak boleh jalan. Mulut kayuk repang kali. Dulu boleh jalan, lah ni tak boleh jalan dah. Stroke. 4 tahun dah stroke. Dah. Syukur tak pada Allah? Syukur. Hak kata tak boleh jalan tadi, bersyukur juga kepada Allah. Pasal apa? Walau ada kaki tak boleh jalan pun. Walau mulut kayuk pun. Walau tak boleh nak angkat tangan sekalipun. Dia ada modal yang sangat besar. Iaitulah modal nyawa. Walaupun mulut dia tak boleh nak kata apa.
Nah, berlawak kali cakap, tapi hati dia boleh kata tak? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Boleh tak? Boleh. Bila dia kata kita dalam hati sekalipun, dapat pahala tak? Dapat. Tengok orang hak mati-mati dah. Bercita-cita nak hidup semula, nak kata subhanallah, nak kata alhamdulillah, nak semayangnya walau semayang sunat, nak sedekahnya. Ni orang hak mati-mati dah. Batu ulama tadi kita cerita Syekh Ibn Qudamah mengatakan, dia cerita seorang laki-laki dia semayang 2 rakaat di atas kubur dia semayang. Selesai semayang dia tertidur. Lalu dia bermimpi ahli kubur itu cakap dengan dia. Kata ahli kubur itu, wahai laki-laki, kamu semayang 2 rakaat tadi telah menyakitkan kami. Kerana bagi kami semayangmu tu, kalau boleh kami buat, lebih berharga daripada bumi dan juga langit dan isinya. Bagi kami ni. Kami mengetahui akan hakikat ibadah, tetapi kami tidak mampu melakukannya. Ni orang mati cakap. Tapi kamu hak hidup ni, tak tahu hakikat ibadah, tapi kamu mampu melaksanakannya. Betul tak? Macam kita hidup ni. Kita nak semayang 2 rakaat duha boleh tak? Boleh. Nak semayang 4 boleh, nak semayang 8 boleh, nak semayang 12 boleh. Sekarang pula kita nak semayang sunat ba'diyah, qabliyah boleh tak? Boleh. Nak baca Quran balik jabat lagi boleh tak? Boleh. Nak sedekah boleh. Pasal apa? Ada modal yang sangat besar, iaitulah dikatakan nyawa. Nampak? Batu Tuhan beri nikmat kepada kita, tolong jaga baik-baik. Antaranya nikmat yang besar kita dapat pada hari ini, nikmat kesihatan. Nabi kata, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faghar, atau kama qala. 2 nikmat yang sering dilupakan, disia-siakan oleh sebahagian besar manusia. Kita dia itulah yang pertama, nikmat sihat, dan yang kedua nikmat kelapangan masa. 2 nikmat ni sebahagian besar Nabi kata, manusia tidak menghargainya. Sihat tu pandai cari makan ke darah. Bagian akhirat dah nak cari. Bila sihat dah ingat ke Tuhan. Bila sakit baru ingat. Sakit dah. Lepas atas tikau. Boleh seminggu. Sebut nama Tuhan lalu Allah. Ambaknya baik. Betul tak? Dan masa sihat disebut nama Allah. Tak sebut nama Allah. Ni sebut nama Pak Allah. Ni berat manusia. Apa jadi gitu? Bila kepik baru nak ingat kepada Tuhan. Tak kepik, senang lenang, sihat, tak ada Tuhan dah. Ni nikmat sihat ni. Orang sakit, dia akan tahu betapa besarnya nikmat sihat. Dari nu di hospital. Ramai mana pesakit yang nak kepada sihat. Hak duk ICU cik tanya dia. Tanya hak duk ICU tu, hak berat nanang dah tu. Hak doktor khabar 50 dah ni. Cu tanya dia. Faham? Nak sihat ke nak biti 500 ya? Betul tak? Sudah tentu dia akan jawab, nak sihat. Dah bila sihat ni nak ndi? Bila takdir sihat lah, awak nak apa? Tuan Haji. Dia kata, bila sihat nak amayang. Nak amayang, nak sedekah, nak buat baik, nak pergi sejid. Dah masa sihat dulu apa siapa tak pergi? Pasal apa? Tak bercita-cita macam masa sakit ni. Ni kita. Batu pentingnya memberi peringatan dalam kuliah agama. Pasal jenis kita manusia ni bahan lagu banyak. Lebih-lebih lagi keadaan suasana kita ni keduniaan sangat. Agak majlis-majlis gini memperingatkan kita kepada akhirat, memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim kata antara yang menyebabkan aku jadi kekasih Allah, aku tidak makan waktu pagi dan juga petang. Melainkan aku makan berserta denganku tetamu-tetamu yang miskin-miskin. Ulama-ulama kata memberi makan kepada orang susah ni pahala yang tersangat besar. Pahala besar. Dimakan orang. Lepas tu Tok Guru kita pesan, setahun biar ada sekali tak apa dah. Sekurang-kurang. Beri makan orang. Ajak orang mari rumah, jamu dia makan. Tak wajib lauk sedap, tak beri makan je. Awak hari, kalau kita mudah, ada staf jabat ramai kan. Hari Jumaat ni mari rumah hamba belaka depan mayang Jumaat, orang lelaki, orang perempuan mari belaka deh. Apa pula? Ada buat makan sikit. Kita jemput 20 orang, tidak mari 20, dia mari ramai. Tak? Dia mari berserta dengan malaikat Allah. Dan malaikat hari nak ada. Dah bahas si bunyi. Tak, mari berdoa, ya Allah, ampunkanlah isi rumah ini. Berikanlah dia pahala besar. Tak, kau parahkan dosa-dosanya. Dah tak bu? Mudah. Nak, apa ni? Keting boleh kau. Tidak wajib rumah. Mana nak bijak lagi rumah, keting. Hanya buat suku. Betul tak? Mana kalau tanya rehat sekarang, kita minum biasa kau jarang minum seorang tak. Biasa minum ramai-ramai kan 3-4 orang. Tak? Ni order mi goreng, ni sik lemak, ni maknanya. Tak? Roti canai kau ada. Makan semeja, bayar semeja. Jangan bayar seorang. Lagi. Kita tengok ramai-ramai ni bayar seorang. Padahal semeja 4 orang tau. Pergi kat kaunter bayar 4 orang lah. 4 orang ni bayar. Tak? Ni nyewa gaduh pergi kat kaunter bayar. Okey kata 4 orang. Tak, saya seorang je. Saya mi goreng si tak apa saja. Dah 3 orang je, 3 orang mampu dia. Rak nandang itu. Rak nandang. Tengok pada janggut serum. Macam pejuang Taliban. Tapi kedekuk nak mampu biti. Orang kedekuk tak pergi di mana kau? Kita tengok orang ugalu-ugalu. Tengok orang ugalu hong. Naik dia. Wiba. Bukan mana naik berlari tau. Jenis bergaluh, Tuhan bergaluh juga ke dia. Ingat kaedah. Lepas tu kalau kita sesepitnya rezeki kita tak ada piti. Tak ada piti banyak sedekah. Dah wani kita tak piti kalau sedekah. Ada piti. Mikir kita. Tapi Tuhan Maha Kaya. Siapa yang banyak sedekah, Tuhan lapangkan rezeki dia jadi luas. Di atas keyakinan, sebab tu kalau kita ada warna, tak cukup sama itu. Banyak sedekah. Banyak waktu duit hak kita ada tu belanja. Rasa bergaluh ni. Orang yang banyak maknanya infak harta dia, Tuhan beri kepadanya banyak kelebihan. Antaranya dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, diselamatkan kita daripada bala bencana. Sehingga ulama mengatakan hatta orang kafir sekalipun yang banyak bersedekah, Tuhan beri kepadanya cash. Bayar tu atas dunia. Cuma orang kafir apabila dia bersedekah, dia tak dapat pahala. Kerana syarat nak dapat pahala kena Islam. Tapi Tuhan pemurahnya Allah Ta'ala bayar lalu ke orang kafir. Antaranya dipanjangkan umur. Lepas tu kita tengok orang kafir, hak murah hati. Hak banyak sedekah, hak banyak beri pitih dia ke orang-orang maknanya seking. Tengok umur dia. Kan panjang kan? Tak? Tua kita tengok Cina ni. Tak? Tanya mek umur berapa mek? 99. Umur 99. Pokok. Kita ikut belakang tengok. Kampung Cina lah. Dia bela anjing 3-4 ekor.
Nyawi makan, nyawi minum, nyiwak baik, kanjinya, mandinya, shampoo, gosok gigi macam-macam. Tu tak? Oh, rupa-rupa wak baik kenatang. Tak? Tuhan beri kebaikannya, antaranya dipanjangkan akan umur. Umur jadi panjang. Dawa kapi wak baik Tuhan bayar dah. Kita orang beriman pada Allah. Lebih-lebih lagi lah. Nampak tak? Tapi kita tak yakin. Kita masuk katin tu kita tanya orang mengat sayang-sayang kita tu baik mula. Bergaluh tunggu kita. Atau makan juga meja suku. Apa ada gitu? Rasa bergaluh lah. Dokanya kita bayar 5 orang, 4 orang habis 1,000. Dah ni mi goreng mamak. Ni pula si ilmu. Si ilmu ikan bilis. Lak dah. Ni pula jepuk 3 utir dah. Lekanya habis 50 ya. Habis 15 ya setengah. Dah dekuk ni 15 ya setengah. Tuhan panjangkan umur kita. Tuhan selamatkan kita daripada bala bencana. Kadang-kadang rumah sebelah kita terbakar, kanan kiri terbakar. Rumah kita tak terbakar siapa? Tuhan selamatkan kita dengan sebab dulu kita pernah bersedekah. Bawa kereta tengah hujan. Bawa laju lah. Tiba-tiba depan tu accident. Jadi ambil pelanggar habis dam beri. Kita tu hawi dam beri. Tak terlibat kita dengan kemalangan tu cuma mikir. Dengan sebab kita sedekah, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana. Jangan ingat bila kita sedekah itu Tuhan raya kot piti saja. Tak. Antaranya piti, harta. Dan antaranya banyak. Kadang-kadang yang manfaat kepada kita, yang lebih bermanfaat. Saya bimbang kalau boleh hajak sekali biar ramai, tak apa. Malam ni pas mayan kita pergi minum air tak ramai-ramai. Saya nak belanja bapa nak belanja membeli syaka tak saja aku dengar dah ustaz Kabam maring. Aku rasa tak sudah kok main kumpul-kumpul binti banyak-banyak nak belanja. Ajak 5 orang kita makan kedai order ikan bakar apa semua. Ni ikan siakak, ni ikan pating, ni ikan kakak utih macam-macam. Makan tak apa. Asal bimbang kita bayar lah ni. Tu baru ya. Selesai makan pergi kat kaunter. Waktu beg BT 100 ya. Saya bayar dah, hak belakang beri 100 ya. Lebih ni ambil kawak Okey kata 100.5 bah. Aduh. Jangan awak gitu. Makan banyak-banyak kata ya. Tak apa kita bayar, saya bimbang Tak apa, yakin dengan rezeki daripada Allah. Man tasaddaqtum faqad abqaitum atau kama qala. Siapa yang sedekah, pahalanya tu tak saya bimbang Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara sampai membawa kepada hari kiamat. Ni. Batu Nabi sebut dalam banyak hadis. Kita buat baik korang je ganjaran so. Lepas tu dalam banyak hadis kita kumpul 3 golongan. Yang Nabi suruh buat baik. Yang pertama, golongan miskin. Ada orang seking kampung kita, jangan lauk. Nampak tak? Panggil dia tanya makan nasi, tak akan lagi makan rumah kita. Memang tak rugi je, potong kita. Yang keduanya, golongan anak yatim. Ada kampung kita anak yatim, tolong buat baik. Pasal Nabi sebut dalam hadis kafil yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah atau kama qala. Siapa buat baik pada anak yatim, sama ada anak yatim itu ada kena-mengena dengan dia ataupun tak ada kena-mengena. Bukan anak dara kita, bukan sepupu kita, tak kena-mengena. Anak dia tapi tak ada ayah Tak. Nabi kata ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dengan dia gini. Nabi buat gini lagi. Mana aku dengan dia gini fil jannah dalam syurga Allah. Dah lampu ni.
Tak. Hebatnya buat baik ke anak yatim. Siapa kancing dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan payah ngah. Tak. Apa anaknya anak yatim panggil wi puluh ya. Nah, musim-musim raya wi beli baju dia 3 4 pasang seorang. Payah ke? Nah, buat orang dia makan sekali-sekala. Di pasal minggu apa semua, beli lah kaki ayam wi ke dia. Tu tak? Ada. Mudah sangat. Nah, syarat dia yatim. Dan nak kenal ke mana dia anak yatim? 2 syarat. Pertama sekali mati ayah. Kalau mati mak, tak yatim. Nah, syarat dia ulama kata kena mati ayah. Ayah mati sungguh bukan ayah mati ucuk. No. Nah, kata ayah mati dah tak. Nah, mati mana barang anak-anak ada nampak ada barang tu jana barang. Mati ucuk. Nah, tu dah yatim bah. Dia kena mati juga siap tahlil 3 hari. Nah, syarat pertama. Syarat kedua, belum balik lagi. Tak? Tak balik lagi, yatim. Balik dah, tak yatim. Umat Melayu ni tak faham. Sebab jenis tak ngaji. Nah, bandar cakap, gaji 10 yang nak yatim nak nyuh dia. Mana? Tengah medan. Nah, rambut putih lepuk tu bukan anak yatim tu kat yatim bodoh. Nah, enggak gitu. Nah, tak faham. Mana tak balik lagi baru yatim. Dia ada 3 beradik. Adik, abang, kakak. Abang balik, adik balik dah, kakak balik dah, abang tak balik lagi. Jadi abang ni yatim, kakak dengan adik tak yatim dah balik dah, faham lagi? Bila faham? Nah, baru imbuh nak fahami kau orang lagi. Nah, ni mari dengar lah benda. Nah, dengar angguk, faham tak? Nah, hari tidur dia kau. Nah, ada pula tidur. Allahu Rabbi. Ni kaedah dia. Jadi pahala besar. Nah, setengah riwayat kata, gosok kepala kafarah dosa. Gosok kepala dak yatim kan. Sebanyak mana rambut hak ada, sebanyak tu Tuhan kafarahkan dosa-dosa kita. Nah, apa tengah main dengan budak-budak bagi? Orang kampung kita kenal budak ni yatim. Panggil dia. Nah, ayo ajak. Ni mari kat kita will 50 ya. Nak buat belanja sekolah esok dia. We kat adik-adik dia. Tergosok kepala dia penuh kasih sayang. Hari Tuhan ampunkan dosa-dosa kita sebanyak mana rambut hak di atas kepala dia. Nampak tak? Mudah ke? Ni panggil ayat. Lama dah jumpa ayat. Kawan tu mari ingat nak BT kepok kepala. Ayah pok punya hangat dulu hutang aku dah ayah. Nah, enggak gitu. Nah, ni contoh ulama-ulama ajar dah gitu. Supaya kita jadi orang-orang yang baik-baik. Nampak? Ni 2 golongan. Golongan yang ketiga adalah golongan janda. 3 hadis. Faham ni? 3 hadis dah. Sebanyak-banyak kan ada ingat kan. Nampak? Golongan janda. Nabi surat baik kau. As-sa'i ala armalati wal miskin kal mujahidu fi sabilillah atau kama qala. Nabi kata, ndaklah mu tolong. Golongan-golongan para janda ni. Dan juga miskin, orang-orang yang miskin. Siapa yang tolong, siapa yang buat baik pada 2 golongan ini, pahala di Nabi kata, kal mujahidu fi sabilillah. Pahala dia seperti orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. So pahala. Buat baik kepada janda. Mana pahala dia macam berjuang tu. Palestin tu. So pahala. Kita nak pergi di Syria tak kau catang dah. Nak pergi di maknanya Palestin, tak kau. Mayang tak tahu benda. Nak pergi berjuang lagu mana? Buat baik ke janda.
Okey. Kampung kita anak yatim dia dah hak janda dah. Kalau tak ada pergi kampung lain. Kalau tak ada le ni ramai kan. Dah janda ni nak kenal ke mana ustaz? Mudah je. Perempuan yang telah berkahwin, yang tercerai dengan suaminya, sama ada cerai hidup atau cerai mati. Tak? Dia panggil janda. Bini etok laki dia cerai dah. Lama dah cerai. Bila cerai tu, lama Jepun dulu dah. Tak? Dia berebut dengan Jepun tak apa. Berebut Jepun. Tak? Jadi cerai dengan bini dia. Janda tu. Ataupun suami dia, tok laki dia tu mati. Cerai kau. Dia panggil cerai mati. Ni janda ni. Buat baik ke dia saja Nabi kata pahala besar macam berjuang pada jalan Allah. Dah nak mendera kita. Padang main kampung ke, bergunung-gunung seorang boleh pahala. Tadi buat baik kan anak yatim dah. Ni janda pula. Pas main anak yatim, main janda pula. Betul tak? Agak tak ada kampung kita janda. Ada. Dia kata kampung kita ada, tak ada 2 orang. Dah wajib buat baik duduk. Dah. Sunat. Kalau kita tak mampu nak buat baik ke 2 orang. Seorang dah pilih. Dia ada 2 orang, seorang umur 30, seorang umur 83. Pilih seorang buat baik. Memang kita pilih 30. Tengok muka dah. Tak apa dah, saya buat baik. Pergi rumah dia, Assalamualaikum. Pak mak lagi. Waalaikumsalam, mana tubik janda. Taklah dengar tadi start kuliah tu tadi. Suruh buat baik ke janda ni, mari lalu rumah. Tak pas kat kita ni. Mari lalu. Mana nak buat baik lah. Tanyalah dia. Apa? Barang-barang dapur ada lagi. Tanya dia. Beras-beras ada. Dia kata, beras ada juga. Tapi ni lah. 2-3 hari boleh lah makan. Dia kata, kita beli beras 2 lari. Betul tak? Pahala so. Lauk-lauk ada dalam ti kata, ada ikan layang kata 3 ekor. Dia ada anak 8 orang. Betul tak? Kan cukup 3 ekor ikan layang. Kita pergi pula kambing beli ikan. Betul tak? Dah lah. Belilah ke ikan kembung, ikan layang, kayu, ikan joh. Apa? Janda siang ke dia. Dia ada tak ada lelaki cari nafkah. Betul tak? Pahala so. Mah dia. Esok orang lain pula lagi. Assalamualaikum. Khani pula pergi. Marempah pergi. Ginilah. Kita mari nak tolong lah. Sama-sama Islam ni tak boleh tengok-tengok saja. Nampak? Tanya dia berapa keperluan hak dia nak minta kita tolong. Kenapa? Dia kata ada belaka dah, ada orang mari rumah marang. Dia kata cuma ni mesin basuh tak apa musim. Tak apa lah, kita beli mesin basuh baru. Asal beli mahal kan 5,800 dah suka sangat dia nampak dia. Tak apalah, asal kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita nak. Jangan dengar saja beramal. Kata bukan kita tak beramal, tak yang bini tu agak. Bini kata gerak rumah janda mendatang ni. Awak dah kan awak tak ambil pahala besar takkan mudah marah kan. Kita terang dia pula begini. Tu tugas kita suami. Dia gitu cara dia. Tengok tak dah bulan nikah pula dengan janda. Tak apa kau besar lagi pahala. Ni benda-benda ni yang kita nak bawa.
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada benda. Nak bawa piti, Tuhan ambu tengok. Nak bawa gerang tanah 2 gerabak, tak ambu tengok kau. Nak bawa pakat kita, tak ambu kau. Tuhan nak tengok pahala amalan yang kita buat di atas dunia. Salah pahala kita tak ada. Dah, sikit sangat. Dah kita balik kerja, kita buat benda. Kita sibuk layan anak-anak kita pula. Dah, bini pula ajak pergi jalan. Dah masa ni kita pergi masjid rumah Allah. Kita hanya pergi sejid. Nah, hari Jumaat saja. Dah, itu ke hak Nabi suruh? Dah. Lepas tu kita kena ubah. Cara hidup kita kena ubah mula. Jadual kehidupan kita sebagaimana yang diajar oleh ulama'-ulama'. Faham? Mata orang puang, kita pesan orang puang ni. Tolong suruh suami kita sembahyang masjid. Tengok apa mai rumah. Awak sembahyang masjid. Surau. Ada orang. Pergi ya. Pada. Tak. Awak ni saya tengok nikah dengan awak mai rumah semua dak oleh tau. Sekali tak apa. Tu tugas isteri. Tak, suruh suami berbuat kebajikan. Kerana apa? Kerana dia pemimpin. Nah, kalau dia dapat syurga Allah, sekurang-kurang kita boleh tupang. Faham? Dia nak tupang. Nah, kadang-kadang tak semayang terus ada. Suami tak semayang terus. Balik kerja letih pun semua tak semayang dah gari. Nah, gari gerak abang. Gerak ada pada gerak tu mandi tu bik ulak makan cak kuih tiao. Dah masa ni kita nak pergi belajar agama, kita bukan orang alim. Nah, lepas tu kita tengok masjid bapa tak ada orang pun. Masjid 8 juta. Makmun dalam 8 orang. Dapat ke mana? Belakang dengan nu ni, tak ada orang lelaki Islam. Nah, ini masalah yang berlaku hari ni. Kosong dengan pengisian. Daripada jemaah sendiri. Kadang cari makan saja tak ada guna. Kehidupan sama macam kapil laknat. Kapil cari makan kau, kita cari makan baru sama sendiri. Dan nak ada beza ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beza. Takkan kita dapat hidup atas dunia lama tak sekejap je. Umru ummati bainas sittin wa sab'in. Nabi kata umat aku tak lama 60 70 Nabi Adam umur 900 lebih. Zaman dulu Nabi Nuh 900 lebih kau. Zaman kita takkan siapa 800 umur. Pasal Nabi khabar dah 60 70 je umur umatku akhir zaman. Nak learning, tak ada 60 mati. 20 mati, 18 accident. Dah. Hak ramai-ramai riak cak matinya. Siang tengok dak dang belajar agama, dak kenal halal haram, dak kenal Allah Taala, dak dang nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mati sama macam orang kafir mati. Tak ada berkalam, tak ada akidah, tak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak senang di dunia dan kita nak lebih-lebih lagi kesenangan pada hari akhirat. Sebab itu dalam doa kita, doa sama kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia nak hasanah, nak molek. Akhirat nak molek kau. Tu beza kita dengan orang kafir. Orang kafir atas dunia dia molek. Bapa rumah, bapa kereta. Ramai bodyguard, ramai pengikut, ramai kroni dia. Tapi akhirat dia sengsara. Kalau kita takkan nak gitu atas, maka persiapkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang saleh sebagaimana dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita cari selama ni dunia. Dan di dunia ini, dia tidak akan ikut kita sampai kubur. Nabi kata, yatba'ul mayyita salasah, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Nabi kata, bila mengikuti akan jenazah itu, mayat itu sampai kubur, 3 perkara je. Tak ramai ikut. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahli keluarga, harta bendanya dan amalan-amalannya.
Nabi kata tapi mu kena ingat dua perkara akan balik. Fayarji'u ni akan balik semula dua. Wa yabqa wahid yang akan temang mayat dalam kubur. Yarji'u ahluhu wa maluhu yang akan balik dak temang kita dalam kubur, ahli keluarga, harta benda hak kita cari selama ni dak akan temang dalam kubur. Tinggal bodoh gitu. Sayang lagu mana bini kita ke kita tinggal tak? Tinggal. Sayang macam mana pun anak-anak, kasih mana macam mana pun anak-anak kepada kita tinggal kau. Lekannya tunggu kubur 8 tahun. Baliknya. Pas seorang balik. Nah, Pak Bos kata kita balik dulu dah, kita nak tengok mak rumah seorang balik. Kak Su kata kita nak balik kat kita tak ada orang nak rumah nak. Siang tak ada nak makan nasi lagi nak dulu dah. Balik dua orang. Neh, abang kata dah kita balik dulu kita nak kemah-kemah barang apa semua nak. Balik. Lah tinggal anak sulung. Dah anak sulung situ duduk seminggu. Dah. Sedih pun tinggal kau. Abang lu balik lu ayah. Tak ada orang nak bagi syaka kau. Bagi syaka lalu. Betul tak? Kita seorang lah kubur. Kena tanya di malaikat. Ada? Ada amalan, alhamdulillah. Tak ada amalan, balik awal. Betul tak? Waktu kita mikir baik, muhasabah diri kita. Duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hidayah di pintu hati kita. Beri kita taufik dan juga kekuatan. Dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Tidak lupa kepada akhirat. Tidak lupa kepada Allah. Sama ada dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sepik. Siapa ingat pada Allah dalam keadaan senang, Tuhan ingat pada dia dalam keadaan dia susah, dalam keadaan dia sepik. Siapa tidak ingat pada Allah, time dia senang, Tuhan tak akan ingat pada dia. Time dia sepik ataupun dalam keadaan dia susah. Nampak? Mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini dapat memberikan kepada kita pengajaran dan juga panduan insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita, kesilapan kita, kelalaian kita. Mudah-mudahan selepas daripada ini jadilah kita di kalangan golongan-golongan yang mendampingi majlis-majlis ilmu, menghidupkan rumah-rumah Allah, kasih kepada akhirat. Mudah-mudahan syurgalah habuan kita pada hari akhirat nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.